Kita ke analisis seterusnya, terutama sekali apabila melihat kepada tempoh untuk kempen ini bakal berakhir sekitar sejam sahaja lagi, di mana ketika ini sudah pun jam 10.42, sejam 15 minit sekali secara spesifiknya dalam tempoh berkenaan, maka bakal berakhirlah ya tempoh kempen untuk pilihan raya kali ini. Dan ketika ini kita bersama dengan antara individu yang saya banyak belajar ya, terutama sekali hal melibatkan politik, iaitu Profesor Dr. Ahmad Matada Mohamad. Beliau merupakan penganalisis politik dari Universiti Utara Malaysia, dan ketika ini Profesor kini sedang meninjau beberapa kawasan yang Profesor anggap sebagai hot seat. Mungkin Profesor boleh beri orang kata situasi, melaporkan situasi di lapangan. Profesor, silakan. Saya telah melihat beberapa kawasan di Kedah dan Perlis. Di Perlis terutamanya saya meninjau kawasan di Arau, di Padang Besar dan di Kanga. Di Arau saya dapati bahawa memang pengaruh Syahidan Kasim agak kuat di situ kerana beliau memang sebelum ini telah bertanding di situ beberapa kali. Dan di negeri Perlis memang kita tahu bahawa pengaruh beliau sangat besar, terutama ketika mana beliau menjadi menteri besar sebelum ini, dan juga apabila beliau menjadi ahli parlimen, beliau seringkali turun memberikan bantuan kepada masyarakat sekitar. Jadi saya dapati berdasarkan kepada respon masyarakat setempat, mungkin di Parlimen Arau peluang beliau untuk menang adalah sangat tinggi. Dan di bahagian Parlimen Padang Besar saya juga telah meninjau dan mendapati bahawa saingan ketika ini agak sengit di antara calon daripada PH dan juga calon PN. Manakala calon PN mungkin memandangkan bahawa calon tersebut adalah daripada luar kawasan dan beliau juga tidak dapat turun bertanding, maka sebab itulah kita dapati gerak kerja terutama dari segi jentera Barisan Nasional agak kurang. Dan kita melihat bahawa perang poster juga agak hebat di antara PN dan juga PH. Jadi saya melihat bahawa walaupun belum ada keputusan dan tanda-tanda siapakah yang menang, tapi saingan agak sengit di antara kedua-dua parti tersebut. Dan juga walaupun kita dapati calon ataupun wakil rakyat sebelum ini Datuk Zahidi juga akan bertanding sebagai calon bebas, namun saya melihat bahawa mungkin platform bebas itu menyebabkan beliau tidak mempunyai jentera, dan saya juga melihat bahawa tidak ada poster-poster yang menunjukkan bahawa masyarakat akan mengundi beliau, terutama menunjukkan berkaitan poster-poster yang menunjukkan bahawa beliau adalah calon bebas di kawasan tersebut. Jadi saya kira pertembungan yang sengit pasti akan berlaku di antara PN dan juga PH di Parlimen Padang Besar. Manakala di Parlimen Kanga, saya melihat juga pengaruh di antara Perikatan Nasional PN dan juga PH yang merupakan penyandang di kawasan tersebut. Walaupun PN juga merupakan saingan yang kuat, tetapi berdasarkan kepada respon yang saya terima dan juga berdasarkan kepada keadaan di mana poster-poster dan juga konvoi-konvoi yang berlega di sekitar kawasan menunjukkan persaingan agak sengit juga di antara PN dan juga PH. Jadi saya melihat bahawa di Perlis mungkin akan berlaku kejutan berdasarkan kepada situasi semasa di mana yang lebih menonjol dari segi pengaruh dan kekuatan Datuk Seri Syahidan sendiri, di mana mungkin kerana faktor tokoh itu barangkali boleh menyebabkan undi banyak beralih daripada Barisan Nasional kepada Perikatan Nasional berdasarkan kepada sambutan dan juga poster-poster dan juga konvoi-konvoi yang bergerak dari masa ke semasa. Dan di samping itu beliau juga turut bersama-sama dengan konvoi untuk menjelajah beberapa kawasan di negeri Perlis sendiri untuk meningkatkan sokongan di kalangan pengundi-pengundi Perikatan Nasional. Jadi situasi di negeri Perlis saya kira agak menyebelahi beliau, dan mungkin saingan adalah antara PH dan juga PN. Ya, dan kalau kita lihat ya,
Perlis merupakan salah satu daripada 3 negeri yang melaksanakan Dewan Pilihan Raya Dewan Undangan Negeri, dan kalau kita lihat juga berdasarkan kepada prestasi yang lampau, terutama saya melihat pada tahun 2018 persaingan agak sengit juga di negeri Perlis terbabit. Dan adakah kita seperti yang Profesor katakan tadi, mungkin bakal ada kejutan. Adakah ini turut sama melibatkan pilihan raya peringkat negeri, Profesor? Ya, betul. Kerana kalau kita lihat sambutan kepada Syahidan Kasim pada kali ini memang agak begitu menonjol. Jadi mungkin beliau seperti mana yang beliau sebutkan sebelum ini juga, beliau sangat komited dan telah menyatakan bahawa beliau akan bersungguh-sungguh untuk menawan negeri Perlis. Jadi mungkin kata-kata beliau dan juga pengaruh beliau dan juga kita lihat sumbangan-sumbangan beliau sebelum ini yang mungkin menyebabkan masyarakat lebih berani untuk menyokong beliau kerana nama beliau tersebut dan ketokohan beliau di negeri Perlis. Jadi saya melihat bahawa apa yang beliau lakukan di negeri Perlis bukan sahaja untuk memenangi di kawasan Arau semata-mata, tetapi beliau telah menjelajah ke seluruh negeri Perlis, terutama untuk memastikan bahawa kerusi Dewan Undangan Negeri juga akan boleh dikuasai oleh Perikatan Nasional. Jadi berdasarkan kepada situasi tersebut, mungkin saya menjangkakan bahawa akan ada perubahan berdasarkan kepada respon yang saya dapat dan berdasarkan juga kepada poster-poster dan kepada maklum balas dan juga kepada jentera-jentera yang sentiasa bergerak yang menunjukkan bahawa sambutan yang diberikan dan ditunjukkan oleh penyokong-penyokong Perikatan Nasional terutama di bawah pengaruh beliau itu agak besar. Jadi mungkin melihat pada situasi tersebut mungkin akan ada perubahan pada Dewan Undangan Negeri juga di negeri Perlis. Okey. Saya nak bawa perbincangan kita luar daripada negeri Perlis dan juga luar daripada negeri Kedah, Profesor. Kalau kita lihat kempen yang bakal berakhir lebih kurang dalam sejam 10 minit lagi ini, dan di mana baru sahaja sebentar tadi selesai mesej takhir dari ketua-ketua parti yang ada seperti Parti Perikatan Nasional, Parti Barisan Nasional dan juga Parti Pakatan Harapan baru saja selesai, dan insyaAllah kita akan siarkan sedutan kempen-kempen takhir ataupun sebutan amanat takhir ketiga ketua parti ini. Dan kalau kita lihat 14 hari kempen berlangsung, Profesor, apa yang kita boleh belajar daripada proses 14 hari kempen ini? Apakah yang bagi pendapat saya, contohnya ini adalah satu pilihan raya yang sengit tetapi ia tidak divisif. Kalau berbanding dengan tahun 2018, sengit tapi dia lebih orang kata lebih rukun, lebih beradab. Pada pendapat Profesor bagaimana? Ya, betul, saya setuju. Sebab saya melihat bahawa situasi pada kali ini sangat berbeza dengan situasi pada pilihan raya yang ke-14 dahulu. Kalau dahulu kita lihat mungkin yang pertama bagi saya mungkin banyak orang tidak menjangkakan akan berlaku tsunami. Jadi sebab itu kita dapati dari segi gerak kerja kempen dan dari segi poster-poster itu agak biasa. Jadi kita seolah-olah macam tidak akan ada perubahan yang besar, namun di sebaliknya berlaku. Manakala pada PRU yang ke-15 ini kita dapati memang banyak pihak menjangkakan bahawa akan ada satu perebutan yang sengit. Apatah lagi sebelum berlakunya pilihan raya kita dapati bagaimana PN, UMNO, Barisan Nasional, coalition antara BN dan juga PN tidak bersependapat antara PAS untuk sama ada mereka akan bergabung dengan UMNO ataupun tidak, juga sering menimbulkan polemik. Di samping itu kita juga lihat bagaimana di Sabah JRS kerjasama di antara UMNO dan JRS dan di Sarawak dengan kekuatan GPS di sana. Jadi senario pada PRU yang ke-15 ini adalah sesuatu yang tidak begitu normal kalau kita melihat berdasarkan kepada perbezaan PRU yang ke-14 lalu. Jadi oleh kerana itu kita dapati kumpulan-kumpulan ini berusaha untuk mendapatkan sokongan
sebagai contoh kita lihat sokongan di kalangan pengundi-pengundi Melayu. Kita dapati pertembungan di antara Barisan Nasional, pertembungan di antara PN dan juga pertembungan di antara Pakatan Harapan cuba sedaya mungkin untuk mendapatkan sokongan daripada pengundi-pengundi Melayu. Jadi yang ini yang kita lihat agak sedikit kecoh kerana masing-masing cuba untuk menarik sokongan daripada pengundi-pengundi Melayu. Manakala pengundi bukan Melayu, kita tahu kecenderungan mereka agak sama. Di antara PRU yang ke-14 dan PRU yang ke-15 juga jangkaan kita adalah sama. Namun di antara satu faktor lain juga yang agak penting yang sekarang ini mungkin masih menjadi kebimbangan parti-parti ialah kecenderungan pengundi-pengundi muda. Yang ini kita lihat bahawa walaupun kebanyakan parti-parti telah pun basically mereka dah tahu siapa yang akan mengundi mereka, kumpulan mana yang akan mengundi mereka. Namun apabila tiba kepada generasi muda, terutama yang pertama kali akan mengundi, maka masing-masing tidak dapat meneka dengan tepat. Dan inilah yang menariknya kerana kita lihat pelbagai kaedah telah cuba untuk digunakan oleh pelbagai parti. Misalnya kita dapati ada parti yang menggunakan kaedah menggunakan social influencer. Jadi dengan penggunaan social influencer yang telah mempunyai mungkin mereka ini ada kumpulan-kumpulan tertentu 40,000, 50,000 follower mereka dan mereka ini dibayar untuk berkempen bagi pihak parti-parti tertentu. Jadi ini satu kaedah yang baru yang cuba untuk digunakan oleh parti-parti bagi menarik sokongan pengundi muda. Kerana kita tahu bahawa pengundi muda sehingga ke hari ini dan saya jangkakan sehingga ke malam ini pun mereka sebenarnya tidak tahu siapakah yang akan mereka pilih dan siapakah yang akan mereka undi pada besok hari. Saya rasa kekeliruan dan juga polemik ini muncul kerana bukan disebabkan oleh ketidakfahaman mereka terhadap politik, tapi lebih kepada kecelaruan dengan apa yang berlaku ketika ini. Mungkin dalam tempoh 2 minit berbaki ini, apa yang mungkin Profesor boleh cadangkan, nasihatkan kepada pengundi-pengundi, bukan sahaja pengundi muda, tapi ke semua pengundi yang masih tidak tahu bagaimana mereka nak pangkah esok? Ya, bagi saya yang pertama, sebelum mereka pangkah tu kalau boleh mereka perlulah membaca terlebih dahulu, meneliti sedikit latar belakang calon, latar belakang parti dan kalau sempat juga mungkin meneliti manifesto parti. Jadi ini penting supaya keputusan yang dibuat itu adalah satu keputusan yang bijak. Kerana kita juga tak mahu keadaan berlaku di mana pengundi-pengundi apabila mereka tiba ke tempat mengundi, mereka hanya memangkah mana-mana yang mereka rasakan sesuai tanpa memikirkan kesan daripada pilihan mereka itu nanti. Jadi bagi saya sebelum mereka masih ada masa sebelum mereka keluar mengundi besok untuk melihat terlebih dahulu parti, melihat terlebih dahulu calon, melihat terlebih dahulu manifesto apakah yang mereka inginkan itu seiring dengan apa yang ingin diperjuangkan oleh parti ataupun calon-calon yang bertanding. Baik. Terima kasih banyak Profesor Dr. Ahmad Matada Mohamad. Juga terima kasih atas sumbangan Profesor sepanjang tempoh kempen berlangsung.